kita pergi jauh. Okey. Kenapa kita kena closing awal? Okay, kenapa kita kena closing awal? Okay. Master Amir boleh ke next slide tak? Okey, inilah sebabnya kenapa kita kena closing awal. Okey. Pinggan yang mana anda mahukan? Okey, kalau kita tengok line bawah tu, line kuning tu sebenarnya adalah satu timeline. Ini apa yang dalam minda Sira ni lah membayangkan kenapa kita kena closing awal. Okey, katalah kita closing ujung bulan. So bonus kita akan sikit lah. Jadi bila bonus kita sikit, dalam pinggan kita ada apa? So pilih nak apa? Nak nasi saja ke? Nak nasi dengan telur ke? Nak nasi, telur plus sayur? Ataupun upgrade sikit, nasi, telur, sayur, ayam. Upgrade lagi, nasi, telur, sayur, ayam, sotong. Gitu kan. Okay, jadi kita sendiri tanyalah pada diri kita. Sebenarnya pinggan ni adalah kalau saya bayangkan apa yang saya bagi pada keluarga saya lah, terutamanya anak-anak kan. Kita nak bagi, takkanlah kita nak bagi nasi je, ataupun takkanlah kita nak bagi nasi dengan telur je. Kita sebagai parent, kita mesti ada rasa, lagi macam mak-mak ni, kita rasa nak bagi yang terbaik untuk anak kita. Jadi kita mesti rasa macam nak bagi lebih daripada yang biasa, supaya kita puas. Sebagai parent, kita akan rasa puas bila kita dapat bagi yang terbaik untuk anak kita kan. Jadi inilah maksud kenapa kita kena closing awal, supaya kita dapat achieve more, kita dapat lebih daripada apa yang sepatutnya. Bonus kita dapat, tapi bonus tu dapat buat untuk apa. Okay? Jadi kita lah tentukan pinggan mana yang kita nak. That's why kita sendiri kena ada rasa kesedaran lah. Okay. By hujung bulan ni aku nak pinggan aku tu ada apa. Daripada situlah kita kena bertindak lebih awal. Sebab kalau kita hujung-hujung nanti takkan kita dapat nasi je ataupun nasi dengan telur je. Sedangkan kalau kita usaha awal, kita dah boleh dapat sotong lah, udang lah, macam-macam lagi kan. Sama juga macam saya bagi contoh lagi macam ikan. Biasa kita makan, Sira pernah awal-awal kahwin dulu pergi ke NSK tengah-tengah malam macam tu sebab nak dapat ikan yang reject. So lepas tu bila kita dah ada gaji sikit, kita upgrade sikit. Dah boleh beli ikan yang fresh. Ikan fresh pun beli yang ikan yang harga biasalah, macam contohnya ikan keli, ikan cencaru yang harga berapa? RM7 sekilo macam tu kan. Tapi kalau kita ada lebih, kita boleh upgrade lagi. Kita boleh beli ikan merah, ikan siakap, ikan yang lebih bagus. Jadi di situlah kesedaran kenapa kita perlu closing awal ni. Katalah kita dapat bonus yang lebih besar, kita dapat give more kepada keluarga kita. Quality of life lah maksudnya kat situ. Okay, jadi sebenarnya macam Sira pun bagi tahu pada downline pun, closing ni sebenarnya hari-hari kita kena ada rasa closing day. Supaya mind, jiwa, minda kita dan jiwa kita ni dan tindakan kita ni seperti mana closing day. Selalu closing day ni lah kita akan kalut, kita akan masa tu lah kita sibuk nak cari sale, kita sibuk lah nak promote. Sedangkan kita ada dalam 30 hari tu, kenapa yang minggu yang terakhir tu yang kita beria sangat kan? Why not kita jadikan setiap hari tu adalah closing day untuk kita. Jadi hari-hari kita akan dapat result yang sama macam closing day tu. Okay, jadi so far okay tak? Kalau nak cakap je jadi macam cakap seorang-seorang. Boleh unmute nak cakap boleh unmute. Siapa nak tanya soalan pun boleh. Sarah bagi kebenaran unmute. Okey. Okay, sebenarnya dalam Shaklee ni mungkin kita tak rasa kita perlu kejar tau. Sebab apa? Sebab kita tak nampak hala tuju Shaklee ni ke mana. Even dalam masa sebulan pun kita tak boleh bayangkan apa yang Shaklee boleh bagi pada kita. Okay, jadi hari ni
Sebab Sira rasa perlu untuk bagi kesedaran kepada kawan-kawan semua apa yang Shaklee boleh, bukan kata jamin, boleh bagi dalam live kita ni lah, kalau kata kita nampak masa depan dalam Shaklee ni. Okay, next slide Master Amir. Okay, yang ni Sira buat My Dream of Life Timeline. Maksudnya kita punya jangka masa lah, jangka masa. Macam dalam Shaklee kita ada 6 stage persen bonus kan. 150 UV, 300 UV, 600 UV, 1200 UV, 2000 UV dan 3000 UV. Okay, terutama pada yang baru join ataupun yang baru buat bisnes, boleh tengok timeline ni betul-betul supaya anda nampak apa yang anda buat sekarang ni dan apa yang anda dapat. Okay. Okay, sebagai contoh, kita tengok yang gambar orang yang paling kiri ni, 150 UV, anda akan dapat RM25. RM25 tu saya letak gambar seorang. Maksudnya bonus tu untuk kita seorang je. Kan, biasa RM25 ni bolehlah buat makan ataupun nak beli barang-barang yang kita teringin ke. Kalau buka Shopee pun banyak juga yang harga RM25. So kita reward lah, reward diri kita dengan bonus tu. Okay, kalau kita pergi next 300 UV, kita akan dapat RM80. Okay, yang ni pun basically secara biasanya untuk diri kita seorang juga. Jadi biasalah perempuan kan macam-macam naknya itu ni kan. Nak beli apa, organizer lah, apa benda lah, barang-barang dapur yang apa-apa tu pun kita rasa macam perlu untuk beli. Jadi reward lah diri kita kan. Okay, kita pergi lagi 600 UV, kita akan dapat bonus lebih kurang RM200. Yang ni kita boleh upgrade sikit barang apa yang kita nak beli tu. Canggihlah sikit barangnya. Kemudian 1200 UV, kita dapat bonus RM500. Masa ni bila kita dah puas berbelanja masa yang UV sebelum tadi ni, masa ni kita dah boleh lah beli barang untuk husband kita sikit. Nanti kan dia tanya pula, awak ni buat bisnes ni apa hasilnya? Untuk saya tak ada ke kan? Jadi kita bagilah sikit pada husband, belanja dia makan ke ataupun belikan something, barulah dia nampak yang bisnes ni ada hasilnya. Okay, kemudian pergi pula 2000 UV, kita akan dapat bonus dalam RM1000. Masa ni kita dah boleh belanja anak-anak pula. Belilah mainan untuk anak pula ke, atau belanja makan ke. Kemudian 3000 UV, kita akan dapat bonus RM2000. Yang ni kita boleh lebih belanja anak-anak dan suami kita. Macam siapa yang selalu dapat naik rank tu, masa ni lah nak belanja besar, belanja makan untuk keluarga kan. Okay, jadi ini adalah timeline biasanya untuk yang baru join buat bisnes Shaklee. Jadi anda nampak perjalanan anda sebenarnya di mana sekarang ni. So kalau anda rasa macam anda nak give more ataupun nak gembirakan hati lebih ramai orang, anda kena berada di mana. Jadi anda letak diri anda tu di mana. Katalah anda just nak untuk diri sendiri, mungkin sampai 600 UV. Kalau rasa nak bagi something untuk husband, kena buat 1200 UV. Jadi timeline ni kita lebih nampak lah sebenarnya hasil kita tu untuk siapa dan banyak mana. Okay. Okay, jadi perjalanan Shaklee ni bukan sampai sini je. Ada lagi perjalanan dia. Yang line warna hijau tu. Okay, buat masa ni jelas tak? Jelas? Jelas. Sebab bila kita buat sesuatu tu, lagi pula kita jadikan Shaklee ni sebagai main business kita, kita mestilah ada dalam in mind kita ni sejauh mana aku nak bawa business ni. Jadi takkanlah macam kita buat ala kadar, kita buat macam dapat bonus bulan ni dah lah, lepas tu bulan depan buat business lain pula. Jadi kita tak konsisten sebab apa, kita tak nampak pun Shaklee ni boleh bawa kita sampai mana kan. Okey. Okey, kejap. Okey, kita pergi timeline seterusnya. So basically sebenarnya
ini tak masuk lagi tips untuk closing awal tadi tu. Ini sebenarnya Sira perlu cerita supaya kita rasa kepentingan untuk pergi jauh dalam Shaklee ni. Bila kita rasa penting, barulah kita akan rasa perlunya aku letak usaha dalam bisnes ni. Kalau tak, kita rasa macam limit lah, tiap-tiap bulan asyik buat 300 UV, 600 UV, aku tak nampak pun ada masa depan. Jadi kita tak paksa diri kita untuk usaha. Sebab dia berkait rapat dengan closing UV gemuk tadi. Dia berkait rapat dengan usaha kita tu lah. Okay, jadi ini adalah timeline yang seterusnya, iaitu kita dah mula mendaki pangkat-pangkat dalam Shaklee ni. So Sira buat, kita ada 1, 2, ada supervisor pada yang slide sebelum ni tadi, terlupa nak tulis. Yang rank seterusnya adalah senior supervisor, kita akan dapat RM3,000. Masa ni kita dah boleh gembirakan pula mak ayah kita. Kita boleh bagi duit pula pada mak ayah kita. So seronok lah kan bila bagi duit ni. Selalunya kalau ikut cerita daripada downline, daripada diri sendiri pun, bila kita bagi mak ayah tu duit, dia orang rasa macam sebat, rasa terharu, rasa appreciate sangat duit tu. Jadi sepatutnya dalam diri kita semua ni, selagi kita ada mak ayah kita, kita kena ada rasa nak give something lah untuk mak ayah kita. Okay, kemudian rank seterusnya adalah coordinator. Ambil tambah lagi sikit, ambil tambah sikit. Kadang-kadang mak ayah kita ni, dia tak nak pun duit kita. Kan? Tapi antara tips, mungkin mak ayah kita mungkin dia dah selesa. Dia dah ada pencen ke, ataupun ayah masih kerja lagi ke. Apa yang kita boleh buat, iaitu kita boleh bayar bil. Bayar bil elektrik rumah mak kita ke, bayar bil Unify ke, bayar bil telefon ke. Indirectly, maksudnya dia mungkin tak nak duit kita secara cash, tapi kita boleh bayar benda-benda macam tu. Ataupun cash tadi tu pun boleh juga kita transfer terus ke tabung haji. Sekarang ni kita dah boleh link dah. Maybank tu boleh terus transfer ke tabung haji mak ayah kita. Jadi untuk simpanan. Jadi mungkin dia kata tak payah dah, cukup dah duit belanja dapur ni apa semua. Tapi kita bagi dia terus ke tabung haji, mungkin untuk pergi umrah ataupun untuk pergi haji nanti. Okey, sambung balik Sarah. Boleh bagi suplemen. Bagus-bagus. Betul, suplemen. Macam Osteomatrix ke Omega ke, memang sangat penting lah untuk orang-orang tua ni kan. Betul, bagi suplemen tu memang sangat betul. Sebabnya mak ayah kita dalam usia macam tu, dia orang memang badan pun dah tak kuat, penyakit pun dah mula datang. Jadi sebagai anak, kita dah lah duduk jauh dengan mak ayah kita. Tapi kita nak tunjukkan kita ni concern tentang kesihatan dia orang kan. Nak jaga tak boleh, nak masak ke apa tak boleh, nak bagi makanan pun bukannya boleh selalu. Jadi kita belikan suplemen untuk dia makan. So dalam masa sama, dia pun boleh sihat. Kalau kita tengok slide sebelum tu, kalau 150 UV, kita tak dapat pun nak belikan suplemen untuk mak ayah kita kan. Jadi kita kena usaha lebih untuk dapat berbakti pada mak ayah kita. So basically, timeline ni hanyalah sebagai guideline sahaja. Bukan semestinya pada tahap senior sub ni barulah aku boleh berbakti pada mak ayah. Bukan macam tu. Ini cuma Sira bagi gambaran. Maksudnya pada bonus RM3,000 ni kita boleh dah bagi pada mak ayah kita konsisten setiap bulan. Macam tu. Ya Allah, pergi mandi terus lah. Habiskan ni. Kejap Okey. Okay, kita pergi seterusnya pada rank coordinator. Masa ni bonus dah 6,500. Masa ni kita dah boleh beli kereta yang kita nak. Okay, dan masa ni juga kita dah boleh lah plan untuk pergi umrah. Okay. Kenapa Sira cerita benda-benda ni? Sebab Sira perasan kita ni ramainya suri rumah. Jadi sesetengah suri rumah ni dia rasa macam dia tak boleh nak ada impian. Dia tak boleh nak ada matlamat hidup dia. Dia just ikut flow dan dia tak reti pun nak cipta impian dia. Jadi itu yang Sira buat guideline ni supaya anda boleh mula dah untuk tanam impian. Okey, nanti dalam Shaklee ni bila aku dah buat macam ni, aku nak
berbakti pada mak ayah. Okey, aku nak beli kereta, aku nak pergi umrah, aku nak saving, aku nak macam tu. Jadi bukan sebarang suri rumah biasa. Kita perlu jadi suri rumah yang berimpian besar sebab benda ni sangat tak mustahil. Okey. Okey, kita pergi seterusnya pada rank senior co. Masa ni bonus dah 2,500. Masa ni saya letak gambar yang ramai orang ni, maksudnya kita boleh bantu ramai orang. Kita boleh banyakkan bersedekah. Even sekarang pun sebenarnya kita dah boleh bersedekah. Cuma pada senior co ni kita ada money freedom. Kita nak bagi berapa pun kita dah tak kisah. Kita boleh main sedekah je berapa pun yang kita nak. Pada siapa-siapa pun yang kita nak. Tak payah berkira-kira dah. Jadi kemudian gambar budak yang tengah belajar kat atas tu maksudnya good learning education untuk anak kita. Pada masa ni kita dah boleh dah bagi anak kita pendidikan yang terbaik lah. Hantar ke sekolah yang bagus, ambil tuition yang bagus. Contohnya macam Sira pun ambil untuk anak-anak kelas taranum, azan, added value pada yang sekolah biasa ni kan. Macam Atul pun ambil kelas piano. So apa yang kita buat tu bukan hidup yang biasa-biasa. Kita nak added value, nak improve quality of life. Okay, pada rank senior co ni maksudnya kita dah boleh money freedom dah untuk memberi dan give good education untuk anak kita. Okay, kalau tengok timeline yang warna pink bawah tu, saving and investment, maksudnya pada stage awal tu kita dah boleh ada saving dah. Saving untuk tabung haji, untuk pergi haji nanti dan juga education. Education anak-anak ni sebenarnya kita kena fikir sangat serius kan. Sebabnya PTPTN pun dah susah nak dapat, scholarship lagilah susah. Tapi kita nak anak kita masuk U. So belanja tu akan jadi lagi mahal. Jadi that's why lah kita kena pergi lebih jauh lagi dalam bisnes ni. Okey. Okey tak semua? Okey, jelas. Okey, jelas. Okay, kita pergi laju sikit lah. Okay. Okay, pada rank key coordinator, masa ni bonus dah 20,000. Biasanya kita dah boleh beli rumah idaman. Terpulanglah nak buat rumah yang macam mana, rumah besar ke, rumah ada kolam ke, rumah dalam hutan ke, rumah tepi sungai ke. So benda ni sangat tak mustahil. Kemudian rank senior key coordinator bonus kita dah 30,000. Kita dah boleh pasang impian nak travel around the world. So tak adalah macam kita asyik duduk pada rumah kita je, pada negara kita je. Kita kena keluar untuk tengok negara orang, tengok perangai orang kan. Ya, tak mustahil, sangat tak mustahil. Kemudian last sekali master coordinator. Ni saya letak ramai orang, maksudnya kita masa ni income kita dah stable. Bila dah stable, kita dah dapat dah rumah, dah dapat dah kereta, dah pergi travel around the world, semua tu dah pergi umrah apa semua tu. So pada rank ni kita bantu lagi ramai orang. Kita kembangkan lagi bisnes kita ni. Sebab masa ni kita pun dah tak ada apa nak kejar dah. Dan kita hanya perlu inspired orang. Masa rank master coordinator ni kita kalau ikut saving bawah ni, kita dah boleh buat saving untuk tabung haji, education anak-anak, insurans, real estate, beli property dan juga kita build business untuk anak kita lah. Katalah kita dah nampak anak kita ni suka jahit baju contohnya. So in mind kita dah boleh plan lah nanti boleh buka kedai jahit ke apa ke. Okay, so far inilah antara timeline. Ini bukan antara, ini memang timeline dalam Shaklee ni. Untuk yang baru join, sebab dalam ni pun ada yang baru join kan. Yang dah lama tu mungkin dah tahu, yang baru tu dia tak tahu dan tak nampak ke mana hala tujuan Shaklee ni. So inilah dia yang macam kita tengok adanya ramai leader-leader dalam Shaklee tu, dia share macam-macam. So sebenarnya dia mendaki ke semua timeline ni. Okay. Okay, So next. far okay tak? So far clear, jelas. Ini semua income based on bulanan lah, average bulanan. Dia ni based on Shaklee. Shaklee dia dah buat kiraan lah, average. Kalau orang yang senior supervisor, bonus dia 3,000 average. Tapi ada juga orang
dia punya bonus walaupun dia rank dia supervisor tapi dia punya bonus boleh sampai 5,000, 6,000. Boleh juga. Itu sebab dia punya UV dia gemuk lah. Jadi bawah dia ramai, seal dia besar. Jadi ini cuma average saja. Kan? Jadi macam ni kalau coordinator average 6,500. Jadi boleh jadi lebih lagi pun ya juga. Okey. Okay, sambung Sarah, nak next slide ke? Boleh. So kepada yang suri rumah ataupun student ataupun yang makan gaji pun, kita boleh jadikan bisnes ni satu yang drive life kita ni. Bukannya kita limitkan kita punya life kita ni biasa-biasa. Jadikan dia luar biasa sebab peluang ni terbuka kepada semua. Okey, sekarang ni barulah nak share apa yang saya buat untuk tips closing awal dan UV gemuk tadi ni. Okey, pertama sekali tak nak memang kita kena plan. Plan bulan ni aku nak dapat berapa. Okey, untuk pengetahuan semua sebab ramai yang baru join, ada yang baru join juga dalam ni dan yang lama bisnes pun ada. Bila masuk bulan baru kita semua sama. Yang baru join ke, yang lama join ke, kita semua sama. Kita bermula dengan UV yang kosong. Dan semua orang mesti buat sale. Mesti buat sale, mesti buat enrollment. Jadi tak ada beza. Jangan kata saya baru join, saya tak boleh nak achieve macam orang lain. Bukan macam tu. Boleh achieve dan pelan-pelan kena belajar, kena usaha. Jadi tak ada beza yang baru atau yang lama. Daripada segi buat sale tu memang semua orang kena buat. Okay, pertama adalah plan. Maksudnya kita plan lah apa yang kita nak capai bulan ni. Let's say kita nak capai 300 UV. So apa yang nak jual? Nak jual apa? Biasanya kita jual apa yang kita makan lah. Kita keep on sharing apa yang kita makan. Testimoni. Mesti adakan testimoni sendiri. Takkanlah kita makan vitamin C tak ada rasa apa-apa kan? Paling kurang kulit makin improve, kulit jadi lembap sikit, tak kering. So testimoni sendiri mesti sangat power. Okay, so plan tadi 300 UV. Macam mana nak kejar adalah dengan buat strategi. Okay, apa strategi tu? Kena macam saya suka banyak bertanya soalan how pada diri sendiri. How to achieve, how to get sale, how to approach people, how to make this thing interesting. Sentiasa how, dan kita sendiri akan cari jawapan tu. Jadi cuba cari jawapan tu, cari ilmu, cari mentor, boleh discuss dengan mentor apa kita punya plan dan apa strategi kita. Okay, basically ada satu quote tu, if you fail to plan, macam mana? If you fail to plan, you are planned to fail. Kan? So plan ni paling penting lah setiap bulan. Katalah sekarang ni kita tak ada plan lagi, dan lepas kelas ni bolehlah buat plan masing-masing. Tengok balik timeline tu, okay, nak achieve yang mana, berapa UV. Okay. Dan buat strategi. Strategi tu boleh bincang dengan mentor. Tapi sebelum bincang dengan mentor tu sebaiknya diri sendiri prepare dululah apa strategi yang aku nak buat. Apa, sebab saya rasa kita semua dah besar, so sebenarnya kita boleh fikir. Jangan tunggu mentor tu semuanya spoon feed, bagi cara-cara tapi end up last kita tak buat apa-apa. Daripada kita macam tu, baik kita fikir sendiri, sebab bila kita fikir, kita sendiri akan bertindak. Itu yang ikut pengalaman saya lah. Kalau saya yang fikir sendiri, memang saya akan buat. Tapi kalau tunggu je mentor tu, memang saya akan nantilah, last tak buat. Sebab kadang mentor dia boleh bagi idea. Amir sambung sikit. Kadang mentor boleh bagi idea. Tapi kadang idea tu mungkin tak kena dengan kita punya style lah. Contohlah kan, sebelum ni kami tak pernah buat face to face. Maksudnya jumpa orang random kan. Sebab kami memang jenis online. Tapi sebab mentor kata cubalah buat, kita pun cuba buat. Jadi kita try and error juga, mana yang sesuai lah cara kita nak buat sale tu. Sebab cara nak buat sale ni pun ada pelbagai juga. Ada orang buat random call. So sekarang ni kan tak boleh jumpa face to face, dia buat random call. Tiba-tiba kita dapat call, kata oh ni company insurance.
dia nak promote kita insurans dia apa semua, kita boleh reject lah. Kan kita cakap okay, kita tak berminat dengan insurans ni semua. Jadi mungkin dekat Shaklee mungkin ada setengah orang dia boleh tahan dengan rejection macam tu, dia boleh buat, tapi ada setengah orang tak boleh. Jadi it depends lah, macam Sarah cakap, apa idea kita untuk kita buat strategi kita. Mentor ni dia just tambah-tambah je, bagi panduan je. Betul. So diri sendiri sebenarnya lebih tahu kekuatan tu kat mana. Circle dia pun dia sendiri yang tahu. Perangai kawan-kawan dia pun dia sendiri yang tahu. PL family dia pun dia sendiri yang tahu. So kalau mentor ni dia suggest, okay nak tak nak you kena juga buat blog. Macam Sira memang untuk blog ni belum kuat lagi untuk buat. Jadi memang tak rasa di situ kekuatan. Jadi tu yang diri sendiri push untuk fikir apa strategi aku sendiri. So yang tu untuk first. Nak tak nak memang kita kena plan dan kita buat strategi. Kalau kita tak plan maksudnya kita tak serius pun untuk berbisnes sebenarnya. Kita je suka-suka saja je nak buat santai-santai. Tapi kalau kita plan maksudnya kita memang serius lah. Kita nak kejar berapa bonus, kita nak berapa target. Okay, nombor 2, visualize. Visualize ni maksudnya kita letak bayangan dalam kepala kita ni. Okay, dalam 15 hari bulan contohnya lah kita pilih tarikh tu 15 hari bulan aku dah capai 300 UV contohnya. Aku dah capai 1200 UV. Aku dah capai 3000 UV. Kita boleh bayangkan dan sebaiknya kita tulis. Tulis besar-besar, tampal dekat tempat yang kita selalu tengok dan selalulah sebut. Sebut okey sebelum 15 bulan aku dah dapat 300 UV. Sebelum sebut selalu, doa selalu. Google Picture ni contohnya kita bayangkan dengan 300 UV tadi kita dapat bonus RM200. Nak beli apa bulan ni? Contohnya kita dah tengok dalam Shopee nak beli set pinggan mangkuk lah contohnya. Jadi Google gambar tu tengoklah hari-hari gambar pinggan tu. Jadi benda tu dia akan push diri kita untuk bekerja. Untuk rasa nak macam mana ni nak juga tapi nak pakai dengan duit Shaklee ni je. Kita set kan. Tak nak usik duit gaji, tak nak usik duit suami, tak nak minta suami, kita, usaha kita sendiri daripada bisnes yang kita buat. Jadi Google Picture tu. Okay, ketiga, change mindset. Maksudnya mindset makan gaji. Walaupun kita bisnes, kita tak boleh rasa bisnes ni santai-santai tau. Kita kena ada rasa yang kita ni makan gaji. Kita bagi gaji pada diri sendiri. Sebabnya, kita ni ramai yang rasa, oh bisnes ni aku boleh duduk rumah, aku boleh tengok anak-anak depan mata, aku boleh santai, aku boleh buat sambil baring. Betul. Tapi effort kita tu ataupun tindakan kita tu adalah seperti kita makan gaji. Sebab kalau kita makan gaji, kita tak ada alasan pun kan. Kalau bos kata, okey siapkan kerja ni, timbun-timbun kertas, semua tu kita kena siapkan hari ni, kita boleh siapkan. Bos kata pergi outstation, ke Sabah sana tu, Sarawak sana tu, kita sanggup pergi. Tapi bila bisnes kan, suruh buat benda ni sikit, tak nak buat. Buat ni sikit, tak nak buat sikit. Jadi kan, bila kita nak grow, bila kita nak dapat UV yang besar, sedangkan benda tu sangat senang daripada kalau kita makan gaji. Betul tak? Ramai yang makan gaji sini kan. Kita sanggup, bos cakap lah macam mana pun. Sebab saya dulu pun makan gaji juga. Bos cakap macam mana pun ikut je, tak cakap no langsung. Kita buat je, kita give the best untuk bos kita kan. Tapi bila kecewanya, bila kita bisnes, kita manja. Kita tak all out bagi untuk diri kita, diri sendiri ni. Tapi untuk orang lain, untuk bos kita, kita sanggup pula all out. So benda tu pada saya, kita kena ubah. Jangan anggap bisnes ni bisnes santai-santai. Kita kena anggap yang kita ni tengah makan gaji. Kita kena set the rules untuk diri sendirilah sebenarnya. Kalaupun aku bisnes, aku mesti disiplin, aku mesti fokus, aku mesti ada list of work yang aku perlu buat, job scope aku apa. Macam tu. Barulah kita ni dapat kerja apa kita nak tadi tu. Kalau macam kita manja-manja, aku ni buat bisnes tapi usaha aku biasa-biasa je. Dan macam mana orang tengok kita bisnes pun orang pelik kan.
kau ni business tapi macam tak business. Jadi kat situ pun dah ada roadblock dia tahu. So untuk yang point nombor 3 ni pada saya memang sangat penting lah. Kalau kata kita nak nak closing awal, nak UV gemuk, nak kuatkan kita punya business, ubahlah mindset kita yang sekarang ni kepada mindset makan gaji. Mindset makan gaji ni maksudnya dia never say no, dia tak bagi alasan, dia ada disiplin. Boleh pula kalau kita pergi kerja tu bangun pagi-pagi, siap mandi, pakai lelok, pakai lipstick semua tu, pergi kerja awal semua tu kita boleh, tapi bila tang business semua tu jadi tak boleh. Jadi semua tu kita kena buang. Okey. InsyaAllah Sira yakin sangat kalau nombor 3 ni kita semua ubah, memang boleh sangat Mami grow, boleh pergi lebih jauh lagi dalam bisnes ni. Mami ada ni kelas dia. Okey tak? Duduk rumah pakai lipstick. Tips nak kalau kerja kat rumah pakailah smart-smart, macam ambil mood nak masuk kerja kan. Macam Amir sendiri pun pakai je macam cantik-cantik lah. Even anak-anak tanya kan nak pergi mana kan, kata tak pergi mana pun. Kita ada je kat rumah kan, tapi sebab nak ambil mood bekerja dari rumah kan, especially siapa yang work from home kan, tak kisahlah baju atas lain ke bawah lain pun tak kisah, jadi mood tu ada. Itulah antara tips yang Amir belajar lah kalau nak dapat mood waktu bekerja. Betul. Barulah kita semangat dan kita seronok dengan bisnes kita kan. Kita bisnes pun nak seronok juga. Takkanlah. Cuba kalau kita ada bisnes besar tapi duduk rumah pakai baju kelawar, lepas tu dengan bau badan teruk lagi macam tu kan. So kita sendiri tak rasa enjoy. Kita tak rasa nak cerita pun life kita daripada orang. Sebab kita tak rasa excited pun. Jadi make our business ni something yang enjoyable lah untuk kita sebenarnya. Daripada situ kita akan pergi lebih jauh, kita akan idea pun akan fresh kalau kita siap elok-elok, siap cantik-cantik. Okey, point seterusnya adalah nombor 4, I want more. Nak gemuk UV ni kita kena rakus, kita kena rasa tamak sikit. Bukanlah nak kejar material tu, bukan. Maksudnya kita nak lebih. Sebab kalau kita closing awal, banyak lagi peluang yang ada di depan tu. Jadi kita nak grab. Macam kita main game kan. Main game yang collect makanan apa semua tu. Kita nak ambil lagi. Macam tu. Jadi kena dalam diri kita ni ada rasa I want more. Tadi baru close sale set kecantikan contohnya. Lepas tu kita rasa nak lagi. Kena ada rasa desakan macam tu. Barulah kita tak berhenti. Tapi kalau kita dah close satu, lepas tu kita rasa cukuplah untuk hari ni. Macam mana kita nak dapat UV yang besar? Macam mana kita nak bonus besar? Benda tu logic thinking kan. Kita boleh fikir benda tu. Jadi sentiasa cakap, okay, I want more. Aku nak lagi. Dan bila kita rasa nak lagi, otak kita pun akan fikir apa idea lagi aku nak buat ni. Nak dapat sale lagi ni, apa lagi idea, apa lagi. Dan bila kita keep on tanya diri kita, kita akan jumpa jawapan. InsyaAllah kita akan jumpa jawapan. Okey, kelima adalah the power of sedekah. Sekejap, sekarang dah pukul berapa? 3.30. Tadi kita start 2.30, okay, 1 jam. Okay, the power of sedekah. Okay, yang ni rasanya ramai daripada kita yang buat. So yang ni teruskan macam saya sendiri. Alhamdulillah setiap pagi lepas subuh tu, pegang handphone tu benda pertama yang dibuat adalah buka Maybank to you. Tak ada buka benda lain dulu, memang buka Maybank to you, dah save dah nombor akaun mana yang perlu sedekah tu, dan transfer. Dan kalau kata kita tak ada save lagi nombor akaun badan kebajikan ke apa ke, boleh transfer je pada mak ayah kita. Itu lagi besar pahalanya. Buat setiap biasanya setiap hari lah selepas subuh. Lagi satu nak share, dan saya rasa tips yang sedekah kali ni alhamdulillah saya rasa lebih seronok, lebih tenang, lebih banyak idea.
saya baca buku Mudahnya Menjemput Rezeki ni, yang Mini punya, dia ada share tentang bagaimana menjemput rezeki dengan surah Al-Fatihah. Nak tahu tak? Nak tahu? Yang ni saya dah amalkan dalam 3 bulan macam tu lah. Dia ada share kat sini. Kita amalkan surah Al-Fatihah. Amalkan surah Al-Fatihah, dia ada banyak kaedah tau. Okay, kaedah pertama, kita baca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali antara solat sunat subuh dan solat subuh. Ni kaedah pertama. 41 kali antara solat sunat subuh dan solat subuh. Solat sunat subuh ni solat sunat fajar lah. Antara tu kita baca 41 kali. Okay, kaedah kedua, kita baca Al-Fatihah 7 kali selepas solat fardu. Okay, solat fardu ada 5, so baca Al-Fatihah 7 kali. Kaedah ketiga, masa kita bangun tahajud. Bangun tahajud baca 41 kali. Okay, nanti Sira screenshot gambar ni. Okay, kaedah keempat, dia kata pilihlah mana-mana waktu yang sesuai. Kemudian baca surah Al-Fatihah sebanyak 313 kali. Bacalah selama 3, 5 atau 7 hari. So dalam banyak-banyak kaedah ni, Sira pilih yang 7 kali selepas solat fardu. Sebab yang tu yang rasanya lebih mudah dan lebih mampu. So kawan-kawan boleh try amalkan. Dan masa Sira baca 7 kali tu memang kita niatlah sedekahkan Al-Fatihah tu untuk siapa yang kita nak. Macam biasanya saya buat untuk Rasulullah SAW, muslimin muslimat, diri sendiri, mak ayah kita, suami kita, anak-anak, downline, upline. Kadang tu tengok kawan-kawan kat Facebook tu ada yang tengah dalam kesusahan apa semua tu, kita niatkan sedekah untuk dia juga. Jadi amalkan, cuba amalkan 7 kali selepas solat fardu. Yang ni penulis ni lah yang share cara-caranya. Kita cuba amalkan, moga Allah izinkan, insya-Allah. Bukanlah kita niat untuk menambah rezeki kita, tapi dalam masa sama sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk bersedekah. 313 kali baca selama 3 hari atau 5 hari, 7 hari. Maksudnya katalah akak pilih 3 hari. Atau 5 hari. Tapi saya rasa yang paling mudah yang ni lah, 7 kali selepas solat fardu. Yang ni cuba amalkan dulu, nanti sendiri akan rasa. Okay. Okay, dan tips yang terakhir adalah nombor 6, the power of doa to others. Yang ni kita doa untuk kawan kita. Kita doa untuk upline kita, kita doa untuk downline kita. Yang ni kita sebut spesifik. Contohnya hari ni doakan untuk Kak Pia contohnya, ya Allah bagilah Kak Pia dapat RM1,000 sale hari ni. Kadang tu tengah kita scroll Facebook tu, masa tu lah yang saya terus je doa masa tu. Katalah nampak status kawan-kawan, terus je doa, ya Allah bagilah dia naik rank bulan ni. Ya Allah bagilah sale dia bertambah-tambah lagi hari ni. Ya Allah bagilah dia close. Pada downline kita pun kita sebut, selalu sebut. Lagi-lagi kepada kita punya itulah kawan-kawan, pada upline sentiasa doa. Sebab bila kita doakan orang, malaikat akan mendoakan untuk kita juga. Okay, yang ni tips untuk closing awal. 1 sampai 6. Okey. Slide yang seterusnya. Okey, kalau gagal macam mana? Maksudnya katalah kita tak dapat yang kita target tu. Okey, kalau gagal, berubah, ask for help. Kalau tak puas hati lagi, keluarlah daripada comfort zone. Unlock your potential. Okey, maksudnya berubah. Katalah
kenapa kita gagal tu adalah sebab, mesti ada sebab kita sendiri je yang tahu apa sebab kita gagal. Kita kurang kat mana? Kita ada tak buat apa-apa tak? Kita kurang post apa-apa tak? Kita sendiri yang tahu apa masalah kita sebenarnya. Jadi berubah. Okey, aku tak boleh macam ni. Aku kena berubah. Aku nak improve hidup aku ni, aku tak boleh dah live macam ni. Aku tengok orang tu punya status syoknya macam ni, seronok ada itu ada ini. Tapi aku tetap macam ni. Ini adalah salah aku sebab aku tak macam ni. Jadi aku kena berubah. Jadi diri sendiri yang kena paksa untuk berubah. Ask for help. Tanya pada mentor, cari mentor. Even sama-sama sideline pun, memang kita dalam Maestro ni pun memang sangat baik hati, sangat helpful, dan memang Sira pun rasa bersyukur sangat duduk dalam Maestro ni. Sembang dengan sideline pun macam-macam tips yang kawan-kawan kita boleh kongsi. Jangan duduk sorang-sorang, pergi tanya kawan-kawan. InsyaAllah mesti dia orang akan bantu. Dan kalau kita rasa tak puas hati lagi dengan result kita tu, keluarlah daripada comfort zone. Benda yang kita tak biasa buat, kita buat. Sebab bila kita nak pergi ke next level, memang nak tak nak kita kena keluar daripada comfort zone. Kita tak boleh, kita dah biasa dah dengan cara macam ni, kita nak stick macam tu. Tak boleh. Kita akan dapat result yang sama. Nak result yang berbeza, kita kena keluar daripada comfort zone. So, paksa diri, unlock your potential. Kita akan rasa diri kita value sangat. Oh, aku dah boleh buat macam ni sebenarnya. Aku dah boleh buat macam ni sebenarnya. Macam itulah. Kalau kata kita tak berjaya, masih ada jalan. Masih ada jalan. Okey. So, rasanya itu je untuk sharing hari ini. Okey, siapa yang ada soalan boleh tulislah dekat ruangan komen. Okey, sebab tadi kita dah dapat dah 6 tips yang Sierra biasa buat untuk closing awal. Macam yang sedekah subuh tu memang membantulah sebenarnya, sebab sekarang ni pun dah mudah. Kalau kita boleh sedekah serendah RM1 pun sebenarnya. Kan, untuknya kalau boleh mampu untuk buat RM5, RM5. Kalau mampu RM10, RM10. Yang penting dia konsisten. Saya sebut tadi, setiap pagi. Even Amir pun kadang terlupa juga kan benda tu kan. Jadi Amir biasa kalau mesti selalu ingat, hari Jumaat tu memang selalu ingat lah. Kan, macam even Mak Amir sendiri pun, Mak Amir pun dia tak kerja, dia sendiri rumah. Tapi dia selalu ingat kalau setiap hari Jumaat tu dia dah tahu dah nak bagi dekat adik dia, dah tahu nak bagi pada kebajikan. Tapi sebab Mak Amir dia tak reti online, dia akan tunggu Amir datang rumah untuk tolong transferkan duit-duit tu lah. Dan Mak Amir sendiri, contoh kalau kita tak pandai online sekalipun nak transfer online, Mak Amir dia buat macam ni. Dia sediakan ada satu tabung, dia tulis itu tabung subuh. Jadi selepas subuh, dia ambil duit RM1 dalam purse dia, dia masuk je dalam tu. Jadi bila cukup dia 1 bulan, dia amount tu jadi banyak lah. Nanti dia akan bagi tahu, okay, Long, ni ada duit tabung subuh ni, nak sedekah. Jadi tabung subuh tu, jadi amount dia banyak dengan sikit-sikit tadi tu lah. Sebab kadang-kadang ada orang yang jelah nak dapatkan, nak transfer tu mungkin dia tak sempat kan. Jadi guna teknik menabung tu pun bagus juga. Okay. Dia ada soalan kat bawah ni. Dia kata tadi, niat sedekah apa, ingat jangan niat menambah-nambah rezeki. Apa maksud dia, Sarah? Itulah. Kadang tu kita ni rasa macam seronok nak bersedekah sebab kita rasa macam okey, aku sedekah ni supaya rezeki aku bertambah-tambah. Cuma takut macam niat tu kita rasa macam more material macam itulah. Pada orang tak salah, tapi apa yang Sira baca tu katanya kita niatkan sedekah tu untuk macam Kak Pia cakap ni, untuk memudahkan urusan orang lain. Jadi bila kita niatkan macam tu, hati kita pun tak adalah macam kita rasa fikir on monetary je kan. Kita akan lebih berfikir tentang empathy pada orang lain. Sebenarnya benda tu didik diri kita juga. Kita niatkan sedekah Fatihah lah untuk orang-orang yang kita niatkan tu, termasuklah untuk diri sendiri. Sebab ada Amir baca juga, sebab sekarang ni banyaknya
motivasi online apa semua ni, sebab ada juga yang terpanggil. Ada ustaz tu dia buat sharing, dia kata kadang-kadang kita buat, contohlah kita buat solat sunat duha sebab nak tambah rezeki. Kita buat solat tahajud sebab nak tambah rezeki. Dia kata tak salah sebenarnya, tapi nanti bila sebagai contoh kita bila buat solat sunat duha tu kita dapat masuk sale RM1,000. Nanti kita akan cakap, mungkinlah kita akan bercerita, nanti orang baca dia cakap, oh aku buat, orang ni buat solat duha, dia dapat sale RM1,000. Dia sebenarnya bukan pada Allah tu yang bagi rezeki tu. Dia takut salah konsep kat situ. Jadi dan tak nak terpesong jugalah niat kita tu. Memang tak salah untuk kita solat sunat tu semua bagus. Cuma kadang niat kita tu je, macam yang Sarah cakap tadi tu. Itulah. Betul. Itu kan faham kan? Mudahnya kan? Zafia naik atas meja. Dia tak nak boring dah main kat luar. Okay, soalan daripada Alia. Kalau kita tak capai daily target untuk UV, next day tu kita kena tukar strategis ke? Memang kadang tu kita tak dapat pun daily target kita tu. So kita bring to the next day. Tapi next day tu macam saya akan up effort tu. Katalah macam hari ni kita buat posting, contohlah macam saya banyaknya daripada IG dan Facebook. Jadi katalah hari ni saya post di Facebook dua kali post je. Tapi tak ada pun orang beli. Jadi the next day tu saya rasa okay, mungkin saya kena upkan lagi posting di Facebook dan posting di IG. So maksudnya lagi besar amount yang kita nak tu, lagi tambahlah effort kita. Dan insyaAllah biasanya kalau kita upkan effort kita tu, insyaAllah ada rezeki. InsyaAllah akan masuk rezeki untuk kita. Effort tu bukan saja effort daripada bentuk usaha yang posting-posting apa benda tu. Termasuklah effort kita mendoakan orang, effort kita upkan ibadah kita, effort kita berbuat baik, effort kita bersangka baik dengan orang. Itu semua dikira effort juga sebenarnya. Hari demi hari kita jadi orang yang lebih baik. Kena tambah juga target semalam dengan target hari ni. Ya betul, kena tambah. Tapi kalau kata tak capai, kita jangan stres sebab kita ada masa hari lagi. Cuma macam saya cakap tadi, jika gagal, then kita ask for help. Kalau rasa buntu sangat, terus tanya mentor kita ataupun subline ataupun upline, bincang dengan downline pun boleh. Macam saya selalu berbincang dengan downline. Apa lagi idea, apa lagi yang kita perlu buat. Jadi bila kita berbincang tu, idea tu akan bercambah-cambah. So lagi banyaklah benda yang kita boleh buat. Kadang-kadang dia orang tu dia tak beli dengan kita mungkin sebab ayat kita kot. Kan? Jadi kita tanya refer dengan mentor. Boleh check tak kita reply ke customer ni macam mana? Kan? Kadang kita orang tu bila dia tanya harga je, kita terus bagi jawapan harga, lepas tu dia terus senyap. Mungkin ada teknik yang kita mungkin terlepas pandang. Bolehlah tanya mentor. Ada banyak sebenarnya seni-seni dalam berniaga ni. Bukan takat kita post, lepas tu bila orang PM kita reply. Nak reply tu pun ada seni dia. Pada saya, cara mudah untuk belajar seni close sale ni adalah dengan cara bagaimana kita tengok orang lain menjual. Contohlah macam kita semua mesti ada pernah PM kan orang dekat Instagram lah, orang dalam grup WhatsApp lah kan yang jual macam-macam tu. So kita tengok macam mana cara diorang reply. Kalau kita suka cara diorang reply tu, cara itulah yang kita apply pada customer kita. Macam saya apply macam tu lah. Kalau kata kita malu nak tanya kat mentor ke, kita boleh daripada kita punya experience sendiri. Okey, ada soalan lagi tak? So far jelas. Amin nak ambil gambar? Boleh ni ambil gambar penuh. 1, 2, 3.
Okey, sekarang dah pukul 3:30 dah. Okey, ada soalan lagi? Kalau ada soalan, mungkin boleh tanya dalam grup WhatsApp Maestro lah. Nanti Tera boleh share juga nanti screenshot yang Al-Fatihah tadi kan. Ada yang tak dapat tangkap tadi. Okey, setakat itu saja untuk sesi sharing pada petang ni. Terima kasih Sarah kerana sudi luangkan masa lebih kurang 1 jam. InsyaAllah kita esok ada produk sharing dengan nutritionist Sarah pada malam, Ahad malam Isnin nanti. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima All the kasih best. Sira. Thank you Sira. Terima kasih Kak Sira. Terima kasih. Terima kasih Sira. Terima kasih, Mel. Terima kasih